pergi ke sekolah minggu. Hooray! Shalom. Apa kabar kanak-kanak? Kanak-kanak semua sehat hari ini? Mana Ben? Ben? Hey Mary, saya baru sampai. Oh Ben, apa kabar? Kabar baik, Mary, kita bertemu semula. semua kanak-kanak sudah mula hafal doa yang diajar oleh Yesus. Ya Ben, saya pun sudah mula menghafal. Tetapi sikit-sikit. Oh, sangat baik Mary. Ben, sekarang kita berdoa. Baiklah Mary, mari kita berdoa. Kanak-kanak, sudah bersedia untuk berdoa? Ya Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Bapa, kerana Bapa sentiasa menyertai kami. Bapa, berilah kami tumpuan agar kami dapat mendengar firman-Mu dan memahami kehendak-Mu. Bapa, kami bersyukur kepadamu kerana Bapa menyertai sekolah minggu atas talian. Bapa, kami berdoa khasnya untuk semua kanak-kanak agar mereka diberkati dan diberi roh hikmat untuk memahami kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk semua cikgu-cikgu sekolah minggu. Mereka dipenuhi dengan sukacita apabila mereka mengajar sekolah minggu. Bapa, kami berdoa untuk kesihatan yang baik dan perlindungan dari segala ancaman. Terima kasih Bapa, kerana Bapa hadir bersama kami dan Bapa akan sentiasa memimpin dan membimbing kami. Kami menyerahkan doa ini ke tangan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kanak-kanak sudah sedia untuk menaikkan pujian? Ya, mari kita menaikkan pujian. Untuk memperoleh pengetahuan, hormat dan takut kepada Tuhan. Untuk memperoleh pengetahuan, hormat dan takut kepada Tuhan. Hormatlah, takutlah kepada Tuhan. Hormatlah, takutlah kepada Tuhan. Tuhan kan memberi pengetahuan, hormat dan takut kepada Tuhan. Tuhan kan memberi pengetahuan, hormat dan takut kepada Tuhan. Hormatlah, takutlah kepada Tuhan. Hormatlah, takutlah kepada Tuhan. Hormatlah, takutlah kepada Tuhan. Baca kitab doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab doa setiap hari, jika mau bertumbuh, jika mau bertumbuh, jika mau bertumbuh. Baca kitab doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab doa setiap hari, jika mau bertumbuh, jika mau bertumbuh.
Cucu? Ya, Nenek. Selamat pagi, Nenek. Cucu sayang nenek. Cucu buat apa? Cucu sedang kemas bilik. Rajin cucu, sayang cucu. Oh, cucu dah baca Alkitab dan berdoa hari ini? Sudah, Nenek. Nenek, cucu dah hafal doa yang diajar oleh Yesus. Nenek nak dengar? Ya boleh cucu. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Ini aja, Nenek, minggu ini. Minggu depan cucu akan hafal lagi. Oh, bagus cucu. Yeay. Sekarang cucu dah sedia untuk pergi ke sekolah minggu. Sudah, Nenek. Yeay, sekolah minggu. Cucu dah sedia untuk mendengar kisah minggu ini, yaitu pelajaran 7. Paulus dan Barnabas menyembuhkan seorang lumpuh. Ya, Nenek. Jom kita pergi ke sekolah minggu. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kanak-kanak sudah bersedia untuk mendengar kisah hari ini, yaitu pelajaran 7. Paulus dan Barnabas menyembuhkan seorang lumpuh. Diambil dari Kisah Rasul-Rasul bab 14 ayat 8 hingga 20. Setelah Rasul-Rasul menghadapi tentangan dari orang-orang di Iconium yang ingin menganiaya dan merejam mereka, Rasul-Rasul itu lari ke Listra dan Derbe. Di Listra ada seorang lelaki yang kakinya lumpuh sejak lahir dan dia tidak pernah berjalan. Dia duduk di situ dan mendengarkan kata-kata Paulus. Paulus melihat bahawa orang itu dapat disembuhkan kerana dia percaya. Oleh itu, Paulus menatap dia dan berkata dengan suara lantang, "Berdirilah tegak." Orang itu melompat, berdiri dan mula berjalan. Apabila orang ramai melihat apa yang telah dilakukan oleh Paulus, mereka mula berseru dalam bahasa Likaonia, "Lihatlah, dewa-dewa sudah pun menjadi seperti manusia dan turun ke dunia." Mereka mula menjadikan Barnabas dan Paulus sebagai dewa-dewa mereka. Barnabas dinamakan Zeus dan Paulus dinamakan Hermes kerana dia yang berkata-kata. Imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar bandar datang membawa lembu jantan dan bunga ke pintu gerbang. Dia dan orang ramai hendak mempersembahkan korban kepada rasul-rasul itu. Apabila Paulus dan Barnabas mendengar apa yang akan dilakukan oleh orang di situ, mereka mengoyak-ngoyakkan pakaian lalu berlari ke tengah-tengah orang ramai sambil berseru, "Mengapa kamu melakukan hal ini? Kami pun manusia seperti kamu semua. Kami datang di sini untuk mengkabarkan berita baik supaya kamu meninggalkan berhala yang tidak berguna itu, lalu datang kepada Tuhan yang hidup
pencipta langit, bumi, dan laut, serta semua yang ada di dalamnya. Pada masa yang lampau, Tuhan membiarkan semua orang mengikut kemahuan masing-masing, tetapi Tuhan sentiasa memberikan bukti-bukti tentang dirinya dengan perkara-perkara baik yang dilakukannya. Dia mengurniai kamu makanan serta menyenangkan hati kamu. Walaupun rasul-rasul berkata demikian, masih sukar juga mereka mencegah orang ramai mempersembahkan korban kepada mereka. Beberapa orang Yahudi yang datang dari Antioquia di Pisidia dan juga dari Iconium mempengaruhi orang ramai sehingga berpihak kepada mereka. Mereka merejam Paulus lalu mengheret dia keluar bandar. Mereka menyangka Paulus sudah mati. Tetapi apabila pengikut Yesus di situ berkumpul di sekeliling Paulus, dia bangun lalu masuk kembali ke bandar. Keesokan harinya, dia dan Barnabas berangkat ke Derbe. Sekarang kanak-kanak sudah bersedia untuk menjawab soalan-soalan. Soalan nombor 1. Dari Iconium, Paulus dan Barnabas lari ke mana? Kedua, di Listra, mereka berjumpa siapa? Nombor 3. Apakah yang dikatakan oleh Paulus kepada orang lumpuh itu? 4. Orang ramai menjadikan Paulus dan Barnabas sebagai dewa apa? Nombor 5. Apakah yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas bila dengar apa yang orang ramai lakukan terhadap mereka? Nombor 6. Apakah Paulus dan Barnabas berseru pada orang ramai? 7. Adakah Paulus mati selepas direjam? Kanak-kanak, sekarang kanak-kanak boleh menghafal ayat hafalan dari Keluaran bab 20 ayat 5. Jangan sujud atau sembah kepada patung apapun, kerana akulah Tuhan Allah kamu, dan aku tidak mahu disamakan dengan apa-apa pun. Aku menghukum orang yang membenci aku. Aku juga menghukum keturunan mereka sehingga generasi yang ketiga dan keempat.
kawan-kawan, tahun ini saya akan mengajar kawan-kawan doa yang diajar oleh Yesus. Kita berdoa. Doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kanak-kanak, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di syurga, terima kasih Bapa untuk pelajaran hari ini. Bapa, kami berdoa agar apa yang kami belajar akan sentiasa kami lakukan dan taat kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua kanak-kanak kerana mereka rajin melakukan segala perintah-Mu. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu kerana Bapa sentiasa menjaga keimanan kami. Kami menyerahkan doa ini ke tangan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anti harap semua kanak-kanak akan hafal ayat hafalan dan juga hafal doa Yesus yang diajar oleh Yesus, dan juga buat kerja rumah dan kraft tangan. Kanak-kanak, Tuhan memberkati Anda. Bye-bye. Jumpa minggu depan.